akan mendapati video bertajuk pendedahan penemuan bukti bedah siasat Zara itu mengandungi audio perbualan penemuan kononnya berkaitan hasil bedah siasat Zara Khairina. Video berdurasi 2 minit 6 saat itu memaparkan kenyataan tidak benar berhubung siasatan kes Zara Khairina kerana menyifatkan kematian pelajar berkenaan sebagai pembunuhan terancang. Berikutan itu, tangkapan dibuat ke atas seorang lelaki tempatan berusia 51 tahun pada 18 Ogos jam 10.20 malam. Polis turut merampas sebuah telefon bimbit dipercayai digunakan dalam kes itu. Permohonan reman telah dibuat dan dibenarkan reman selama 3 hari bermula hari ini hingga 21 Ogos ini. Menurut beliau, siasatan berhubung kes ini dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT bahagian D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah peruntukan undang-undang sedia ada. Kes siasat mengikut Seksyen 4 Fasal 1 Akta Hasutan 1948 iaitu perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dan Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan iaitu kenyataan yang mendatangkan khianat awam dengan niat hendak menyebabkan atau mungkin menyebabkan ketakutan atau kegentaran awam. Siasatan turut dijalankan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Mengulas lanjut, M. Kumar berkata keputusan untuk mengadakan inquest terhadap kes kematian Zara Khairina dimuktamadkan oleh Jabatan Peguam Negara pada 13 Ogos lalu. Justru PDRM memberi amaran bahawa tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap mana-mana pihak yang dengan sengaja menyebarkan kabar angin atau memanipulasi fakta dengan tujuan menyebabkan ketakutan dan kegentaran kepada awam atau mengganggu prosiding mahkamah. Masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah mempercayai sebarang maklumat yang diakses di media sosial tanpa menentusahkan kesahihannya terlebih dahulu, terutama berkaitan isu keselamatan, keharmonian dan perpaduan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afiqah Ramadhania. Berita terkini, isu tular di media sosial berhubung kes pembuli adik Zara Khairina kembali hangat diperkatakan. Namun, di sebalik perhatian masyarakat, timbul pula beberapa maklumat palsu yang disengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Menerusi laporan yang diterima, berita palsu ini bukan sahaja menimbulkan kekeliruan, malah turut menjejaskan emosi keluarga mangsa. Justeru, pihak berkuasa menasihatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan maklumat yang belum disahkan. Antara berita palsu yang hangat diceritakan di media sosial ialah kononnya ibu kepada adik Zara sendiri merupakan punca kematian anaknya. Berita ini mula tersebar melalui beberapa hantaran di Facebook dan TikTok. Namun, telah dinafikan sekeras-kerasnya oleh peguam keluarga serta pihak polis dalam sidang media yang diadakan baru-baru ini. Kenyataan rasmi itu menegaskan bahawa dakwaan tersebut tidak berasas dan tidak akan menyebarkan fitnah seperti ini bukan sahaja menyakitkan hati keluarga, malah boleh membawa implikasi undang-undang yang serius. Selain itu, antara dakwaan yang turut menjadi perhatian ialah berita kononnya adik Zara telah dimasukkan ke dalam mesin basuh dan dibunuh dengan cara tersebut. Cerita ini tular dengan pantas di media sosial hingga menimbulkan pelbagai reaksi marah dan simpati daripada orang ramai. Namun, pihak polis menegaskan bahawa berita itu adalah palsu, tidak pernah berlaku dan tidak pernah dinyatakan dalam mana-mana laporan siasatan rasmi. Pihak berkuasa mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan naratif yang sengaja direkakan kerana ia boleh mengganggu siasatan sebenar serta menjejaskan perjalanan ke kes di mahkamah. Malah penularan berita palsu ini turut disertakan dengan penggunaan gambar, video serta kenyataan yang tidak disahkan. Ada pihak yang sewenang-wenangnya menyebarkan gambar kanak-kanak, lokasi rumah dan video kononnya berkait dengan kes adik Zara. Hakikatnya, kesemua bahan itu tidak mempunyai asas bukti. Polis Diraja Malaysia bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah mengingatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan sebarang maklumat yang tidak disahkan. Tindakan ini bukan sahaja mengaibkan keluarga mangsa, malah boleh menimbulkan kekeliruan masyarakat secara keseluruhan. Lebih membimbangkan, ia berpotensi menjejaskan integriti siasatan yang sedang dijalankan. Susunan pelbagai berita palsu yang tersebar, pihak berkuasa sesekali menegaskan bahawa hanya kenyataan rasmi daripada mereka boleh dijadikan rujukan. Masyarakat diingatkan supaya tidak menjadikan yang menimpa adik Zara Khairina sebagai bahan sensasi atau bahan gosip di media sosial. Penyebaran berita palsu adalah satu kesalahan yang boleh dikenakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
Orang ramai disarankan supaya lebih berhati-hati menyemak terlebih dahulu kesahihan maklumat dan tidak sewenang-wenangnya menekan butang kongsi tanpa usul periksa. Sekian berita untuk kali ini. Saya Afkar Ramadania. Assalamualaikum.